استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih lagi memberi kesempatan kepada kita untuk kita bersama dalam kuliah khas online pada pagi ini sempena ulang tahun kelahiran Puan Mazlina Alias yang ke-50, iaitu pada 7 hari bulan 9, 7 hari bulan 9 pada hari ini 2021. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan umur Puan Mazlina dalam taat dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dimurahkan rezeki dan diberkati kehidupannya. Tajuk yang diketengahkan pada pagi ini adalah manfaat umur yang tersisa. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu menyebut, umruka ra'su malika. Umurmu ialah modalmu. Umurmu ialah modalmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam satu ungkapan ulama disebut, anta, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ba'dun min al-ayyam. Kullu ma dhahaba, dhahaba ba'duka. Engkau ialah sebahagian daripada hari-hari. Setiap kali ataupun ketika mana setiap kali zahaba, berlalu satu hari, zahaba ba'duka, hilanglah daripada engkau sebahagian daripada
hari-hari engkau. Kita ialah ba'dun minal ayyam. Kita ialah sebahagian daripada hari-hari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dilahirkan pada 7 bulan 9, 50 tahun yang lalu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka kita adalah sebahagian daripada hari-hari yang 50 tahun tu. Kemudian, kalaulah umur kita 60 tahun dalam dunia ni kita hidup, maka bila mana hari-hari yang berlalu itu berlalu, maka sebahagian hari kita pun berlalu sama. Maka kalau umur 50 tahun, kalau mati umur 60 tahun, berarti telah berlalu 50 tahun daripada hari-hari kita. Maka umur kita ialah modal kita. Modal untuk buat apa tu? Dia ada modal. Bila ada modal, ada untung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila orang kata orang berniaga, kita kena ada modal nak berniaga. Berapa modal? RM1,000. Jadi modal itu ialah satu pelaburan untuk nak mengumpan keuntungan. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Umur ialah modal kita. Untuk itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, modal jangan dipersia-siakan. Ataupun modal jangan buang. Modal ialah umpan untuk mendapat laba dan keuntungan. Allah Subhanahu wa taala mencipta kehidupan dunia ialah merupakan sebagai jambatan untuk menuju kepada kehidupan yang kekal di akhirat nanti. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu pernah menyebut, kalaulah aku dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke dunia ni hanya beberapa saat dan ketika, kemudian aku mati dan aku masuk syurga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ataupun aku dipanjangkan umur selepas itu berpuluh-puluh tahun dan aku terpaksa dalam umur yang panjang itu berdepan dengan dosa, aku pilih yang kedua. Orang ni kalau lahir ke dunia 3 minit, 4 minit mati, masuk syurga. Dengan hak ni umur panjang berpuluh-puluh tahun dan berdepan dengan dosa, kata Sayyidina Umar, aku pilih yang kedua. Sebabnya begini, yang kedua ni bila berdosa, mungkin barangkali kita kata kita masih belum terjamin syurga, sebab bila umur panjang dosa kita pun banyak. Tapi hak ni tak jumpa dosa, terus masuk syurga. Sayyidina Umar pilih yang kedua. Sebab yang pertama masuk syurga, tapi masuk hanyalah di pinggiran syurga saja, di kaki 5 saja. Kalau hak ni 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun hidup, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, walaupun kita berdepan dengan dosa, tapi kita boleh beramal amal yang soleh. Beramal amal yang soleh menghapuskan semua dosa-dosa yang kita buat. Sebab umur panjang, kita boleh beramal lebih daripada orang yang berumur pendek. Satu masa ada orang tua bersembang depan saya. Dua-dua sama-sama tua. Tuan-tuan tahu tak tua tu apa? Satu masa satu orang tua main rumah saya. Dia kata, Ustaz umur berapa? Lepas tu saya dalam lingkungan
umur 40-an. Siapa kata saya umur 44 Tok Teh. Ustaz muda lagi. Tok Teh tua dah. Ustaz tahu tua tu apa? Dia bukan habaq tua tu angka, tapi tua tu apa? Tua macam mana ni Ustaz? Kita kutip tangan kita. Tangan macam ni. Sakit tak? Sakit ni Tok Teh. Ustaz muda lagi. Tok Teh tak sakit dah. Pasal apa? Dah landok. Dia kata tu dah tua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita kutip tangan ni, tak sakit ni. Ni tak apa sakit dah, landok lah ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang tua ni, yang tanya umur saya dan tanya tua tu apa, dia dengan kawan dia, satu orang tua lagi. Saya lepas kuliah sembang dengan orang tua-tua Ustaz. Satu orang tua dia kata, Ustaz, saya ni tolong doa Ustaz. Saya dalam minggu depan nak buat operation sikit. Dia sebut sakit-sakit dia tu. Kawan dia yang tua juga, dia kata, hang nak pergi operation apa lagi? Hang nak mati dah. Allah Sayyidina Muhammad. Kalau operation pun hang bukan boleh hidup sampai 50 tahun lagi. Dia kata kawan ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu kawan dia kata aku ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Aku bukan apa. Aku harap bila mana aku mati itu je. Jadi kalaulah takdir Allah aku mati pada saat ini, dengan sebab operasi ni aku sihat sikit, aku tambah, aku boleh bertambah. Aku boleh sembahyang lagi, aku boleh puasa lagi, aku boleh baca Quran lagi, aku boleh zikrullah lagi. Aku kata orang tua. Pandangan yang berbeza. Jadi kita tua dah. Kita buat operation apa pun tak pi tengah mana dah. Betul ya? Sama-sama betul. Hang kawan ni pegang pada janji. Kita tua dah. Nak lanjut lagi tak ada dah. Soalan Sayyidina Muhammad. Kalau mai mati, terima je lah. Redha dia bagi orang ni. Hak ni kata, kalau aku umur panjang, aku boleh mayang lagi. Tu aku buat operation tu. Dua-dua betul, makam dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Untuk tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berlaku situasi. Orang tua yang buat operation ni, dalam 3 bulan dia mati. Kawan ni kata, aku kata dah. Tengah mana pun kita buat, kita dah tua. Tak lama lah mati. Orang tua ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ia redha dengan walaupun sakit banyak, serahlah. Kalau mati, main matilah. Hak ni hidup sampai 2 tahun, 3 tahun, dekat 10 tahun lepas orang tua tu mati. Baik. Dalam apa situasi pun, umur kita mudah-mudah. Inilah masa yang Allah tentukan pada kita untuk melakukan amal yang soleh. Dan lihat dan tengok situasi orang yang duduk di keliling kalang kita.
Contoh tengok orang-orang muda. Orang muda, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sedangkan umur ni dia tak ganti. Mana-mana dah lepas, tak ada ganti. Contoh kita kata macam ni. Allah SWT. Rosak. Baik rosak. Tak ada delay. Tak ada spek. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa itu? Contoh kita kata. Tetapi waktu zuhur tak boleh gantilah. Faham tak? Ibadat dalam waktu boleh ganti lagi, tapi waktu zuhur tak boleh gantilah. Bayangkan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, waktu yang banyak dah kita lepaskan. Contoh macam mana? Contoh melepak, buang masa. Sedangkan waktu tu, bagaimana kalau kita pegang tasbih? Kita kata astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sebab satu detik sangat bererti dan bernilai. Kalau dia terlepas, kita tak boleh ambil balik waktu tu. Okey, satu. Yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua, waktu terbuang dengan tidur. Kecuali kita kaitkan tidur dengan ibadat. Contoh, kita lepas kuliah, lepas hafal Quran, jam 12.30. Waktu tu ada satu tidur yang panggil tidur qailulah. Tidur qailulah penting untuk menyenggarkan sagi. Kita akan bangun qiyamul lail. Okey, tidur, niat apa? Sagi nak bangun qiyamul lail. Maka waktu yang tidur sejam setengah, waktu tu tidak terbuang saja, tapi waktu tu ada kira-kira. Pasal kait dengan ibadat. Masa kita makan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang Melayu ni ialah bangsa yang paling banyak buang masa makan. Di antara bangsa-bangsa yang banyak buang masa dengan makan. Makan mungkin tak banyak, tapi masa nak buat makan tu lama. Contoh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masak nasi berapa minit aja, Min? 15 minit. Periuk ni, periuk karen. Buat gulai berapa minit?
Mas, berapa minit Mas? Tak jawab berarti tak masuk dapur. Gulai berapa minit? 20 minit. Cik Amin pun tahu 20 minit. 20 campur 15 35. Goreng ikan 10 minit. Berapa minit? 45. Buat sayur 10 minit dah. Berapa dah? 55. Betul? Ni tak dah blender sampai 5 minit dekat sejam. Makan tak sampai tengah tu, tapi buang masa makan banyak. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tak ada niat apa-apa dalam ibadat, kosong, sejam kosong, dibuang saja. Okey. Kalau kita buat macam ni, masak ni kerana Allah, khidmat pada suami, tu lain. Buang, bukan sejam berjalan tu ada pahala. Mak kita masak sebab nak masak untuk anak-anak dia, ada pahala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dia mesti kait dengan ibadat juga macam mana pun. Kalau tak kait dengan ibadat, sia-sialah masa jalan. Orang kerja di Kuala Lumpur, jam kot jalan. Kalau kita tak pandang dia positif, negatif lah jam kot jalan tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Habis masa sejam, 2 jam, jam di jalan raya. Tapi kalau positif macam mana? Boleh pegang tasbih tak? Selawat. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dapat dalam 10 kali selawat, kereta bergerak. Kan? Bolehlah target kalaulah 2 jam. 2 jam tu boleh berapa ribu kita selawat. Pi saja, tak kira balik lagi. Waktu perjalanan lancar, jalanlah. Waktu kereta kena berhenti, selawatlah. Kalau kita anggap kita tak ada kait dengan ibadat, berarti kita telah membuang umur kita. Ada satu orang ni nak bercakap tentang sisa-sisa umur yang berbaki ni. Barangkali kita boleh faham satu cerita. Satu masa saya pergi ke Perlis. Pergi ke Perlis ni ziarah adik-beradik. Tengah-tengah duduk sembang, tiba-tiba masa satu orang bagi salam, laki bini. Dah nampak lanjut usia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masuk sembang. Saya kata, pakcik duduk mana? Dia kata, saya orang Ustaz. Oh, jauh ni main Perlis. Main buat apa pakcik? Main mengai. Main mengai pada Ustaz, pergi mengai di Perlis tu. Macamlah tak ada sungai di Kedah. Di Perlis pergi. Yang hebatnya, sebab sangat memahami. Bini tu tunggu suami mengai. Dia bertolong tunggu. Tu hebat tu. Okey, bukan salah mengai. Salahnya buang masa. Kalau dia tak isi masa dengan sesuatu yang boleh memasukkan dia pahala. Ikan ni bukan kita tak langsung dia tangkap. Kadang-kadang dia kena tunggu. Waktu tu pegang tasbih. Tak pegang tasbih, pegang tasbih di kita. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak ada lah orang buat macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Sepatutnya umur macam tu dia kena menggunakan masa sepenuh-penuhnya untuk ibadat. Apa nak buat? Baca Al-Quran. Satu masa saya ziarah Pak Sumit. Tiba-tiba mai 2 orang perempuan. Ataupun orang perempuan tu dah ada dah. Saya pipi orang perempuan tu dah ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Perempuan ni tanya Pak Su, macam mana nak bagi boleh tidur Pak Su? Saya ni dah 3 bulan dah tak tidur malam Pak Su. Ada tak amai-amai yang puan nak tidur malam? Tanya Pak Sumit. Sumit kata tak boleh tidur, bagus Dia pun terpina, apa panggil? Macam pelik tengok Pak Su jawapan, bagus tu. Pak kata bagus tak boleh tidur malam. Kok mana pula? Pak Su kata tak boleh tidur malam, baca Quran. Pak Su kira baca Quran je. Kalau Zarah Pak Sumit, kita tanya soalan, Pak Su nasihat sikit, baca Quran. Pak Su nasihat semua baca Quran. Kata Pak Sumit, kalau Pak Su nasihat lain, berarti ada yang lebih baik daripada Al-Quran. Okay. Kalau kita ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dah usia panjang, lebih dah, pencen dah, tak ada kerja apa dah, baca Quran. Baca Quran. Sebab Quran lah yang paling baik sekali. Cuba buat sebentar balik rumah baca Quran. Boleh baca Quran tak? Saya tak ingat orang tu hangguk ataupun tidak. Tapi kalau balik baca Quran agak-agak, boleh baca kan mengantuk? Bacalah semuka. Lepas tu mengantuk. Itulah masuk Pak Su. Kalau dah tak boleh tidur, nak tidur buat apa? Bangkit buat ibadat baca Quran. Lepas tu bila mana kita dah mengantuk, tidurlah. Jangan buang masa layan nak tidur juga. Buang masa. Jadi inilah yang disebut dengan pasapah kehidupan. Jangan bagi masa berlalu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masa berlalu ni ditanya Tuhan ni. Hang guna masa buat apa? Sebab masa ni modal. Modal siapa bagi? Allah. Kalau kita bagi modal ke orang, kita nak modal balik tak? Ni modal ni saya bagi. Nanti nak balik modal ni. Lepas dapat untung nak modal balik. Modal itu akan dikira. Berapa banyak kita habiskan modal dalam kehidupan ni dengan sia-sia. Modal itu berharga. Tiba-tiba pilih 4 modal itu. Jadi kitalah orang yang disebut orang yang menzalim diri dia sendiri. Okey. Jadi bila mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Puan Mazlina, alhamdulillah umur Allah bagi sampai ke umur 50. Jadi mungkin ramai kawan-kawan hari ini mengucapkan tahniah. Tapi macam mana kata kalau ada orang kata takziah? Faham tak bahasa saya? Bila umur bertambah, orang kata tahniah. Tiba-tiba orang takziah. Nak marah kot tu. Sebenarnya takziah pun kena ada juga. Pasal apa? Bila bertambah umur, berarti bertambah dekat dengan mati. Dengar mati tu jam. Kalau hari birthday, orang sambut birthday kita suka. Tetapi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kena ingat sama. Sebenarnya dunia menipu kita. Bahasanya macam mengembirakan. Sebenarnya terselit satu perkara yang mendukakan. Mati. Bertambah umur, berarti bertambah dekat dengan mati. Apa persediaannya? Tak lain dan tak bukan, melainkan kita kena berbuat ibadah sebaik-baik dan sebanyak-banyaknya. Okey. Kalau 50 masih kerja, masalah Sayyidina Muhammad, jadi buatlah kerja dan jadikan kerja itu ibadah. Turun rumah pukul 7.30 pagi, sampai tempat kerja pukul 8 pagi. Mula bertugas 8.30 pagi. Balik pukul 5 petang. Apa tujuan pergi kerja? Kerana Allah. Maka sepanjang perjalanan bahkan kerja tu mendapat pahala. Tapi kalau semata-mata orang kerja, kita kerja, tak dapat apa. Okey.
Lepas tu bila dah balik rumah, soalan Sayyidina Muhammad, di hujung-hujung kekuatan dalam hidup ni, bila balik kerja letih lah, soalan Sayyidina Muhammad, jangan lupa hak yang kita kena tunai dengan Tuhan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak kira perkara yang kita tunai itu benda wajib ataupun perkara yang kita kena tunai itu ialah perkara sunat. Dalam kepala otak ni minda kita kena duk ni. Jangan lupa, bila aku nak mati ni, hari ni lagi-lagi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mati yang jarang-jarang kita dengar. Dia ni kalau kita tak pergi hospital, kita rasa macam semua orang sihat. Pergi di hospital, ramainya orang sakit, baru kita tahu. Kalau kita tak terlibat dengan mati, dengan isu-isu kematian, kita rasa macam tak ada orang mati. Cuba tanya orang yang mengurus jenazah, beg mayat, orang yang nak mandi mayat dan sebagainya. Mereka lah yang tahu siapa mati. Kita yang tak terlibat dengan isu macam mereka, kita tak rasa pun ramai orang mati. Tapi hari ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hari ni ternyata depan kita mati. COVID ni di celah-celahnya ada rahmat. Kawan yang kita kenal, ya Allah, mati apa? COVID. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak sangkalah pergi hospital tutup mati. Kadang-kadang baik. Contoh, dia ni sudah mengalami, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kekurangan oksigen, nafas dah sesak, dan telefon balik ni, mak ni tak boleh jumpa siapa-siapa dah ni, orang nak tidur rekan ni. Kadang-kadang fikir bagus juga tu, daripada kita tak bersedia nak mati tapi ada situasi buat persediaan. Tentulah orang tu lebih dulu mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Last kali tu, la ilaha illallah. Lepas tu orang tidurkan kita. Lepas tu tak angkit lah. Maknanya dalam situasi apapun, sentiasa rahmat Allah mengiringi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan kita ni, dalam sisa-sisa baki yang umur yang ada, kita kena fikir, apa yang aku nak bawa jumpa dengan Tuhan. Banyak lagi amalan yang aku telah persiapkan. Beg yang aku nak bawa ni penuh dah ni. Itu persiapan yang kita kena main di minda ni. Allahumma salli ala Sayyidina. Ni bagi orang yang sambut selamat hari lahir. Sebut hari jadi tak boleh, sebab kita tak tahu jadi bila. Dalam perut mak jadi bila kita tak tahu, tapi lahir ada. Selamat hari jadi tak kena, selamat hari lahir ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan dalam sisa-sisa yang berbaki ini, mainlah kita belajar macam mana golongan salafun soleh mengajar kita. Guru saya pernah sebut, orang salafus soleh ni selangkah lepas semua Allah, 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 Allah. Pasal depa nak akhir kalimat depa kalau berjalan tu jatuh Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita naik kenderaan, kita tak tahu apa nak jadi. Tapi sering kali kita naik kenderaan, kita balik selamat, kita pergi selamat, kita balik selamat. Orang Arab kalau sampai rumah selamat, dia kata hamdin ala salamah, bersyukur selamat sampai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada satu orang tua, saya pergi ke rumah orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bukan rumah orang tua sangat, pondok. Mereka ada program mengaji.
baca Quran, belajar agama. Satu orang tua ni, saya cakap dalam ceramah tu, saya kata orang tua-tua ni, bila dah tua ni, dia menanti hari bila aku nak mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari ini dilalui hari. Dia kata hari ini pun mati. Gerak jam 11, 12 sampai 6 petang, 7 petang, masuk malam. Tak mati lagi hari ini. Malam ni pun mati. Maghrib, Isyak, pukul 12 tidur. Hai, malam ni pun mati. Jaga-jaga subuh. Oh, tak mati lagi malam ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Lepas tu kata lagi, hari ni pun mati. Sampai habis hari masuk malam. Malam ni pun mati. Rupa-rupanya betul saya kata tu. Orang tua tu dia kata, Ustaz, betul Ustaz. Saya ni tunggu mati macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang tua ni duduk di pondok, dia pakai macam tak duduk pondok. Pakai seluar, baju buh dalam, kipas tak pakai. Orang tua lelaki-lelaki. Waktu saya mengajak tu, saya kata tu, dia macam dia bercakap dengan kawan dia. Dia beri komentar kot yang cakap tu. Lepas daripada ceramah, orang ajak makan. Dia kata, Ustaz, betul yang Ustaz kata tu. Orang tua-tua memang tunggu mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sembang-sembang tengok, dia kata, Ustaz, saya syukur Ustaz, saya tak mati waktu saya muda hari tu. Pakcik kerja apa dulu? Dia kata, dulu saya polis. Waktu kerja polis, tak terfikir daripada otak ni nak fikir mati, tak ada sama sekali. Yang fikir nak hidup je. Allah tak fikir hidup lah, fikir mati. Tu rahmat Allah yang Tuhan bagi pada umat. Siapa yang umur dia panjang, dia ingat mati. Apa kesan pada orang ingat mati ni? Dia akan mati bahagia. Apa kesan orang yang tak ingat mati? Dia akan mati celaka. Na'udzubillah min dzalik. Nak tahu orang tu bahagia, dia selalu ingat mati. Hari ni pun mati. Aku nak mati bila? Tu tanda orang tu akan mati dalam kebahagiaan. Tapi kalau tak pernah fikir mati, kira nak hidup je, orang tu selalunya dia akan mati dalam su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi subhanallah, saya nak saran sama pada orang sambut birthday ataupun hari lahir ni, sallallahu alaihi Muhammad. Baik. Ini satu contoh yang baik. Kak kita ni memberi contoh kita yang baik. Pada hari dia dilahirkan, ulang tahun dilahirkan, dia menginfak. Lepas tu menganjurkan balik ilmu. Semua orang mengaji ni dapat kat dia. Dapat dia asbab. Bapak ibu, 3,000 orang mengaji ni dapat pahala semua kat dia. Dia mengaut keuntungan yang sangat besar. Sebab dia asbab kita mengaji pada hari ini. Allahumma salli. Dia menganjurkan apa? Dia menganjurkan majlis Allah. Dia menganjurkan majlis Rasulullah. Dia menganjurkan majlis orang mendekatkan diri kepada Allah. Tak besar kah? Dia menganjurkan majlis zikrullah. Majlis orang ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu contoh yang baik. Bagaimana kita fikir kita nak dapat kemasukan yang banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Pada kesempatan yang lain, soalan saya nak mungkin hari ini, mungkin tengah hari lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam mengikut SOP dalam waktu macam ni, soalan saya ada anak beranak, adik-beradik, keluarga yang ada di rumah, buat majlis baca Yasin.
minta Allah panjangkan umur yang berbaki dalam taat. Kalau hari itu, kalau boleh kita buat, hari ni dia bagi sumbangan infak kat kita. Tengah hari ni masalah Sayyidina Muhammad, dia hantar makan ke rumah-rumah kebajikan, anak yatim dan sebagainya. Maknanya tu hal lain pula. Baik, menginfak ni ialah tanda mensyukuri di atas nikmat yang Allah beri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, buatkan balik baca Yasin, minta Allah panjangkan umur dalam taat. Kalau tak ada siapa pun, baca seorang-seorang, ya Allah, dengan berkat Yasin yang aku baca ni, ya Allah, panjangkan umurku dalam taat. Sebab di sana ada orang umur panjang, tapi tak di dalam taat. Saya pernah bercerita, satu masa saya balik daripada kuliah, dalam pukul 11 tengah jalan, yang khidmat bawa kereta, dia tak mampu bawa, dia mengantuk. Dia saat kita berhenti minum kopi dulu, saat boleh berhenti minum kopi. Masuk kedai kopi tu, orang tua-tua, rambut putih semua ni, lah, main kerem tu, ya Allah. Mereka tak nak tok lah kau dengan hati macam tu. Mungkin dah duduk rumah tu tok dah, biar pi dah tok di rumah. Salah Sayyidina Muhammad, kata sayang semua. Kalau berputih semua rambut ni, memutih semua dah rambut ni, tu tua dah lah. Tapi Tuhan tak bagi taufik dan hidayah untuk merasakan diri tua. Banyak juga orang tua tak rasa diri tua, sebab dia biasa muda macam tu. Jadi dia terbawa-bawa cara muda sampai ketua macam tu. Orang ini kalau Tuhan nak bagi keinsafan, 40 tahun dia dah berubah. Dalam hadis sebut, mana-mana orang yang umur 40 tahun tak berubah lagi, tak berubah dah. Satu riwayat yang lain dia sebut, siapa-siapa umur 60 tahun tak berubah lagi, tak berubah dah. Dia berubah tahun tu. Titik permulaan berenjak daripada baik, daripada tidak baik kepada baik. Maka jadikan tazkirah pada hari ini satu muhasabah kepada sisa-sisa umur yang berbaki. Bukan setakat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tazkirah kepada Puan Mazlina, tapi pada diri saya dan kita semua. Tak kira berapa pun umur kita, jadi umur kita dah berlalu dan masih ada baki-baki daripada umur ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan umur yang terbaik yang berbaki ialah umur tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita gunakan untuk menjadi manfaat umur itu kepada orang lain. Kalau kita buat manfaat untuk diri kita sendiri, sekat kita ya. Tapi kalau kita buat manfaat untuk orang lain, jadi pahala tu bercambah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Otak kita kena berjalan, fikiran kita kena berjalan. Apa yang aku buat, orang boleh manfaat, orang boleh ambil manfaat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan sedikit yang disampaikan pada pagi ini akan memberi suatu keinsafan, tazkirah, pengajaran dalam kita menempuh hari-hari yang masih berbaki, insya-Allah. Jadilah orang yang hidup atas muka dunia tapi sudah jadi seperti orang mati. Nabi kata, kun ka'annaka minal mauta. Jadikan diri kamu, kun ka'annaka minal mauta, jadikan diri kamu seolah-olah kamu orang mati. Orang mati ni apa? Maksudnya apa? Orang mati ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang mereka nak sangat balik dunia balik. Kun ka'annaka minal mauta, jadikan diri kamu seolah kamu orang mati. Orang mati ni semua nak balik dunia balik, pasal nak beramal amal yang soleh. Sebelum daripada kita mati, kita nak balik dunia balik, jadi orang mati dulu, iaitu beramal amal yang soleh sebanyak-banyaknya sebelum datang masa kita balik berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih pada Puan Mazlina, mudah-mudahan panjang umur dalam taat, mudah-mudahan segala-galanya
baik-baik saja untuk menambah kebaikan di dunia, untuk kebahagiaan di negeri akhirat nanti, insya-Allah. Mudah-mudahan segala-galanya ialah ketentuan terbaik pada Puan Mazina, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada penganjur wali kita pada hari ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika.